أجمعين. الله الله يا الله 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 يا الله الله الله. Pastinya Allah panggil kita pulang dan kita akan pulang dengan keadaan yang baik. Akhirnya wabi mana tadi, ya Allah. Okey. YB mana? Saya on plug. On tak? Kenapa kalau tak masuk? Tak dapat? Wah, dia buat penjalakan sosial lah tu. Dia tak dapat. Dah okey? Okey dah. Okey. Kita sambung. Comel baju Syed ni. Comel baju ni. Syed YB ya Ustaz? Syed YB tu. Buat tanya, Syed mana Syed YB? Itu panggil Syed YB. Okey, kita sambung ni lah. Tengok dekat slide. Orang sini nampak ke sana? Rasa saya tak nampak. Nampak ke? Kau nampak ke ada... Nampak? Tak. Sini nampak? Oh sini. Tak, buka online lah. Buka kat handphone. Oh tak semua ada TV 3 je. Bawah tu apa? Yang kaca-kaca tu? Kosong. Bukan TV. Okey. Okey, ni adalah syarat takwa. Masih lagi syarat 8. Dan ni adalah nombor 6. Saya tak tahu macam mana nak salin. Kalau duduk belah sana mungkin nampak sikit kot. Ejah-ejah lah. Nampak? Syed, kau duduk sebelah sikit bagi akak belakang tengok. Janganlah mengajuk jauh sangat. Macam mengajuk ke. Tengok depan. Tengok depan tu nampak. Selain tak ada lagi Ustaz. Sama ni keberkesanan keberkesanan dalam amalan ni dia bergantung kepada dua faktor lah. Dulu guru cakap dua faktor, dua perkara. Satu istiqamah, satu barakah. Barakah. Dulu masa ngaji kan, Ustaz kata, guru dia cakap, sebanyak mana kesan yang kita dapat daripada belajar adalah bergantung dekat mana kita dengan guru. Mana kau duduk tu dekat. Duduk dekat lah. Jangan dekat masjid duduk belakang tiang. Terendap-rendap. Tu dia kata tak dapat. Lepas tu kalau kat pondok dulu, kalau ngaji dulu, duduk dekat-dekat. Duduk dekat-dekat. Duduk apa rapat. Sekarang ni SOP tak boleh lah. Duduk apa rapat. Duduk dekat. Jadi itu antara keberkesanan. Lepas tu dia kata, kalau dekat amalan, untuk ilmu ni rapat-rapat. Macam mana, kenapa duduk rapat? Seperti mana Jibril datang bertemu Rasulullah, lututnya bertemu rapat dengan lutut Rasulullah. Dan tangannya memegang perut Rasulullah. Maksudnya dia tunjukkan rapatnya. Dan dia berkata, wahai Muhammad, ceritakan aku tentang Islam, ceritakan aku tentang iman. Itu hadis yang panjang tu kan. Yang Rasulullah kata, kami tak kenal dia siapa. Dan dia bukan orang musafir. Dia pakai baju yang putih, bersih dan rambut dia hitam berkilat. Maknanya dia ni bukan orang Jawa. Kalau orang dulu musafir baju berdebu, dulu naik muntah.
Sekarang musafir turun airport. Jauh turun airport. Sampai sana turun lagi. Tu tak ada apa-apa. Lepas tu masuk pula washroom, make up lagi. Bukan orang sini lah, orang ni tak make up. Lepas tu pakai lagi perfume. Avon, Jabon, semua. Bawa keluar. Orang sambut nampak cantik je. Jadi, lama dulu kalau musafir berdebu. Dan kata Sayyidina Omar, aku mendengar suara dia dalam. Tu orang suara dalam tak? Orang suara dia datang macam dia dalam. Dan suara dia berdengung, macam berdengung. Tu suara malaikat tu, mimpi manusia tu. Maka dia berkata, datang duduk dekat Nabi, lutut dia bertemu lutut Nabi, dan dia boleh pegang peha Nabi. Dia pegang peha Nabi. Dia kata, ceritakan aku tentang Islam. Ceritakan aku, lepas tu iman apa? Apa kata tanda kiamat? Bila dia kata tanda kiamat, Rasulullah kata apa? Yang bertanya itu lebih tahu dengan orang yang tanya. Rasulullah tahu ni malaikat. Sahabat tak tahu siapa. Akhirnya Rasulullah tanya dengan Umar, wahai Umar, kau kenal tak siapa tu? Macam kita lah, tiba-tiba ada orang datang kat kita. Cerita-cerita. Orang kita tak kenal. Bila dia balik kita tanya, kenal siapa tu? Itulah bos besar dekat KKR, nama dia Syahid. Itu orang gitulah. Dia tak kenal. Malaikat datang kepada Rasulullah, datang rapat-rapat, itu tanda apa? Tanda nak belajar, kalau kat masjid surau, duduk dekat dalam guru. Jangan duduk belakang-belakang tiang. Kalau orang lelaki lah. Orang perempuan memang ada tempat dia sendiri. Duduk rapat-rapat, duduk dekat. Dan pakai pakaian yang baik-baik. Tu ulama kata gitu. Malaikat ni pakai pakaian yang baik. Bukan pakaian baru, yang baik, yang elok. Sebab apa? Dia nak hadir majlis ilmu tu, nak suruh Rasulullah ajar. Sebenarnya dia yang nak ajar Rasulullah. Maka Rasulullah kata iman dia gini, Islam dia gini, iman dia kata sadaqta, benar engkau. Benar engkau. Orang berpelik, macam mana orang datang belajar dia kata dia yang kata benar. Rasulullah kata itulah Jibril yang mengajar engkau tentang agamamu. Jibril ajar Rasulullah live. Mungkin ni kan live YouTube tau. Live sahabat-sahabat tengok depan mata, malaikat mirip manusia. Wah, untung dengan mereka. Kita tak nampak. Nabi nampak. Ada sahabat tengok live, pokok kurma bergerak jumpa Nabi. Ada sahabat tengok live, ular bercakap dengan Nabi. Ada sahabat tengok live, tunggul menangis. Tahu tunggul menangis? Rasulullah kata kalau aku tak peluk dia akan menangis sampai hari kiamat. Sebab apa? Dulu Rasulullah pegang dia, tunggul tu. Lepas tu Rasulullah dah buat binaan, tunggul ni Rasulullah tak pegang. Dia mengajuk, dia menangis. Menangis macam baby nangis tu. Tunggul pun pernah menangis dengan Nabi. Ini benda-benda ni sahabat-sahabat tengoklah, kita tak nampak. Kita, zaman kita ni, cara diberi iman tu cara lain. Kena usaha untuk pergi belajar. Kalau tak belajar, memang tak dapat. Jadi, istiqamah dalam beramal, dekat nota ni kata, akan memberi kesan pada diri seorang. Amal sunat istiqamah, walaupun sedikit, akan memberi bekas dan membuahkan akhlak. Abul a'mal ilallah ya'adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang pelakunya terus menerus dan mengerjakannya. Dalam hadis lain dia kata yang sedikit tapi terus menerus. Masalah dia kita ni sedikit, dah lah sedikit tak terus. Ada yang sangkut. Nak baca Quran dan 5 lay pun tak dapat terus-terus. Ada je hari-hari kita gagal. Terutama sekarang ni nak BDR dah habis. BDR dapat lah baca 5 muka. Lepas BDR, tak ada. Dah sibuk sangat. Dah tempuh jalan jam. Kamu jalan dah mula jam ni sekarang ni. Jadi minggu depan dah sekolah. Wilayah pun sekolah. Betul tak? Wilayah pun sekolah. Selama pun sekolah. Siap lah. Masa tu lah kembali dah zaman mak bapak menjigit pagi. Kejut anak gitu, gini, gitu. Dia akan ulang balik lah zaman dulu. Waktu sebelum COVID. Tak apalah, itu tanggungjawab kita. Okey, jadi istiqamah ni kita kena tu. Dulu saya dengar kuliah, Ustaz Zainul Asri. Zainul Asri tak? Syekh Zainul Asri tu. Dia kuliah pagi, dia ada kelas dia kalau nak masuk online. Kan tak tahulah, dulu saya buat puasan dan minggu pagi ada kelas dia.
Dia kata ada orang tanya dia. Bukan tanya dia. Ada kawan dia tanya dengan guru mereka. Kenapa ada orang boleh istiqamah? Dia kata witir 11 rakaat, duha 8 rakaat maksimum. Dan dia boleh istiqamah hari-hari. Walaupun dia kerja ke, dia pergi site ke, dia musafir ke, di mana ke, dia boleh istiqamah. Rasulullah kata apa? Istiqamah ini Allah angkat. Allah, kalau Rasulullah kata, guru dia kata, Allah angkat beratnya amal tu. Amal ni berat. Dia berat pada nafsu. Bila Allah angkat, dia jadi ringan. Dan Allah akan angkat setelah dia paksa diri dia untuk buat. Itu nak kena paksa lah. Kalau tak paksa pun istiqamah tu lah. Paksa lah. Hari-hari bangun 4:30. Bunyi loceng tu je, bangun. Paksa diri bangun. Paksa diri bangun. Kalau tak paksa, memang nafsu kata nanti tidur dulu, pukul 5. Dia akan bagi alasan-alasan yang logik. Pukul 5 awal lagi. Dia kata tubuh pukul 5.50. Awal lagi. Dia akan bagi logik. Jadi kita kena ada dalam kepala kita kena hujah tau. Hujah. Yang mana hujah ni kita ambil dari ilmu untuk patahkan hujah nafsu ni yang bercakap nanti ni. Kita kena patahkan hujah dia. Dia kata awal lagi. Aku nak kena bangun ni, aku kena minta ampun dengan Allah 1/3 malam. Dia kata awal lagi. Tak, aku kena bangun juga. Aku tak tahu minta taduhan ni aku mati katanya. Kita kena patahkan hujah dia. Baru kita bangun. Kalau kita tak ada patahkan hujah dia, sebab tak ada apa-apa dalam kepala kita, input kita, kalau kita rasa umur panjang lagi, muda lagi dia mudah untuk buatkan kita. Lagi mudah. Kau baru 30, dia kata. Kenapa siaran TV kita tergendala? Dia kata kau baru 30. Tu dah keluar dia. Jadi dia kata tunggu nanti. Ustaz, tak ada slide. Sekejap. Tu, nak patahkan hujah tu, yang penting tu, mesti ada ilmu lah. Sebab nafsu ni dia berhujah logik. Dan kita juga mesti berhujah pada logik. Kalau kita tak ada ilmu, dia bodoh-bodohkan kita senang je lah. Pukul 2, pukul 3 tak kena duhur lagi. Dia kata tak apa, nanti. Asal pukul 4 subuh dia kata. Pukul 4 kau boleh turun. Dia kata gitu nanti. Tapi kalau kita ada hujah, kita tahu kata, solat yang paling afdal ni awal waktu. Kita ada hujah nak cakap. Dan bukan saja hujah, kita kena hujah yang kuat untuk mematahkan apa saja yang dia ajar kita. Nafsu ni dia ajak kita macam-macam lah. Selama ni kita gagal ni antara punca ni, kita layan dia lah dengan cakap dia. Ikut cakap dia. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang biasa disebut juga adalah kerana tak ada ilmu lah. Yang sangat bahaya. Macam saya cakap lah, saya dulu pernah jaga projek kan. Kita cakap lah, projek ni lah, biasalah projek kan, ada masalah dia lah. Ada juga antara yang datang meeting ni, bos-bos ni, saya terperanjat bila dia kata, guna Tuhan lah dia kata. Dia kata gitu. Dia pernah kata gitu dalam meeting. Maksud dia guna apa tau? Guna ni. Maknanya ada problem guna ni. Kau tim lah, kau tim. Kalau dia kata guna duit sekalipun, mungkin tak sebahaya dia kata guna Tuhan. Jangan cakap gitu tau. Jangan cakap kita jaga projek ni gitu. Kenapa gitu? Mana Tuhan ada Allah? Jangan kata duit Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dalam Al-Quran, ada yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Kenapa? Diikut cakap jangan bangun. Nanti dulu. Ni tak boleh ni. Jadi nak lawan istiqamah ni adalah paksa diri kita. Paksa itulah nama dia yang kita cakap sebelum ni, nama dia mujahadah. Mesti ada pertarungan lah. Betul tak? Bau best ada pertarungan.
Ini tak best. Tak best. Manchester United lawan dengan apa? Lawan dengan sekolah menengah dekat Malaysia ni. Dia bagi 20-0. Best ke tengok? Best ke? Contohlah Manchester lah. Tak nak Manchester lah, Liverpool lah. Ini senyum ni ramai peminat Manchester ni aku tengok ni. Dia bagi tim kampung 25-0. Dulu abang saya kan. Abang saya dulu. Dia dulu duduk Manchester. Dia belajar kat Manchester. Jadi dia punya universiti ni ada tim bola lah. Dia orang tulis surat dekat guru Manchester ni, dekat kelab ni, nak minta lawang persahabatan. Guru minta layan. Bukan guru sibuk kan. Dia orang tulis surat lagi. Duduk kat kampung tu, sekali akhirnya dia orang reply. Dia kata dia akan hantar tim budak belasan tahun. Manchester ni rupanya ada sekolah. Sekolah ni dilahirkan pemain bola, nanti bila budak-budak ni masuk, ni lepas dia tak main lah. Junior team, senior team kan. Apa nak cerita ni? Dia hantar budak belasan tahun. Kena 12-0 ke berapa dia? Budak belasan tahun kan? Begitulah. Jadi dia kata, budak MC pun tengok pun macam boring ni. Kejarkan gol. Macam dululah, company saya dulu. Dulu company saya ni, dia nak buat bisnes dengan Preda. Jadi, bos ni, yelah bisnes kan. Cadangkan lah buat sukan lah. Pimpong, lawan carom, lawan dart, lawan bola. Yang bos ni, yelah kita ni bukan main bola hari. Bos ni panggil budak-budak, kau. Aku bagi duit, kau pergi JC. Gitu Lagi 3 hari, bos bersatu kita lawan dengan Felda. Aduh. Keluarlah yang boroi-boroi. Orang lelaki dah kurang macam apa tu? Kalau kata, bos, tak ada goalkeeper bos. Tak apa. Nanti aku cari goalkeeper. Dia ambil satu company yang bagus main bola. Budak goalkeeper tu dia tawar kerja. Jadi dispatch. Budak tu dispatch. Itulah goalkeeper tu yang bagus. Yang lain ni lagi teruk dia bangku orang kata gitu lah. Jadi bos kata, engkau bos pemain ni, bos engkau siasat sikit. Dia orang ni kuat tak kuat. Saya ada kawan kat Beda, saya tanyalah. Dia kata dia orang ni hebat. 11 orang, dia kata, 11 pemain. 2 ni main, 8 orang ni main Piala Presiden. Tahu Piala Presiden tak? 8 orang main Piala Presiden. Untuk wilayah. Aku kata mampus. 3 orang ni tak ada main apa-apa lah, tapi budak main bola. Satu orang ni dia main tim B, Malaysia tim B. Pingsan. Kita baru 3 hari, baru nak berlatih, baru nak pergi keluar. Baru nak pergi ketut, baru nak pergi JC. Lepas tu masa salam ni, yang ketua kami, saya kata apa? Salam masa mula-mula kan tukar-tukar tu kan. Hampa main lebih kurang tu. Saya punya malu lah waktu tu. Saya cakap, janganlah kau cakap gitu. Lagi dia tahu kita tak boleh main. First half dia bantai 8-0. Ini saya cakap betul ni. Tak ada keperituan kemanusiaan betul lah. Ini kan business punya game kan. Jangan kau main macam Piala Presiden. Dia tendang dia jauh tau. Masuk. Sampai saya dengar supporter dia kata, nak kena pakai calculator ke? Dia kata. Masa tu water face very drop on the floor tau. Saya cakap betul. Saya cakap bos, kalau dia budak bisnes, janganlah paksa kami main bola. Main dart ke apa benda. Dia kata dia orang nak ajak main bola. Ini bisnes punya hal ni nak bagi hubungan kan. Kita tengok, kita nak tak padam pun tengok boring. Orang luar tengok boring tu. Itu satu half setengah jam. Lepas tu dia tengok 8-0 kan. Second half tu dia macam main berlatih lah. Itu 4 gol lagi masuk. Dia kata kami nak bagi cukup slow game. Tak ada peri kemanusiaan pun lah. Tak dapat projek pun. Ini pengalaman saya lah. KKL ada tim bola ada. Bagus main. Lawan apa? Selalu main lawan apa? Lawan jabatan. Lawan ni jabatan kerajaan. Ada league lah. Okey lah. Ada league. Pakai dua pendek. Itu orang pertama nak tanya. Pakai kau panjang lah. Tak salah undang-undang kau panjang. Cakap apa pakai panjang. Kami dah tua, buruk penuh kau pendek. Pergilah berlatih tak apa. Jadikan hubungan. Ni perlawanan ni nak cakap apa ni? Perlawanan yang menarik tu.
perlawanan dengan nafsu ni. Dia kata tidur, kita kata bangun. Okey, hari ni aku menang. Dia kata malam baca Quran, aku paksa baca Quran. Tengok siapa menang. Kenapa? Nak lahirkan istiqamah ni. Nanti, lepas tu Imam Ghazali kata, apa sahaja yang kau buat 40 hari berturut-turut, dia akan lahirkan daging. Istiqamah. Maksudnya kalau nak dapat satu juzuk satu hari, cuba maintain 40 days. Kenapa ulama kata 40 days? 40 days inilah proses pembikinan manusia dalam perut. Daripada segumpal darah menjadi seketul daging. Tu yang Ghazali kata 40 days. Dulu guru kata 40 days. Ustaz Samsul dulu, dia ngajar kat rumah saya buka kitab. Dia kata kalau nak hafal sesuatu pun, dia kata 40 hari. 40 kali baca. Baca, tengok 40 kali. Jangan tutup, baca. 40 kali kira. Walaupun doa pendek. Sajadah wasil ladzi halakahu yang doa sujud tu lah. Sujud pagi tadi tu. Baca 40 kali. Baca terus baca. Baca 40 kali. Baru boleh mula tutup. Baru boleh tutup lah. Tutup, baca, tengok. Tak dapat, buka. Buka. Sampai satu peringkat, dia kata, akal ni dah mula rasa muak nak baca. Tu dah dapat sikit lah. Tak kena baca sampai muak lah. Ni yang guru-guru kata panduan yang mereka bagi dulu lah. Dia suruh kita hafal benda ni sikit. Lepas tu kita baca 40 kali. Lepas tu, dah baca 40 kali, minta dengan Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku nak hafal ni. Tolong aku. Macam mana pun kita minta tolong Tuhan. Sama juga dengan istiqamah ni. Nah, istiqamah ni kena buat 40 kali. Sama juga dulu ada orang cerita kan. Ada satu pakcik ni, dia ni ada masalah dengan anak dia. Anak dia dengarnya macam ceritanya penagih dadah lah. Dia kata betul lah. Jadi ada guru daripada Patani, dia datang sebulan sekali, dia ngajar beberapa kawasan dengan lah, ajar tauhid. Jadi pakcik ni tanya dengan guru ni dia suruh baca 40 hari berturut-turut, istighfar sebanyak 300 kali. Dia ajar gitulah. Jadi pakcik ni cerita dengan jemaah surau ni lah, ada berkesan. Dengan izin Allah berkesan. Istighfar 300 kali 40 hari. Itu guru tu ajar gitulah. Jadi memang ada guru ajaran begini, ada guru bacaan begini, tak apalah, kita boleh ambil mana-mana lah. Itu semua ambil daripada guru mereka dan mereka mendapat pengalaman daripada guru mereka ni, mereka dah try. Guru pun ambil guru yang lain. Okey. Daripada Abu Amru ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Sahabat ni kata, bagi aku nasihat yang aku tak terima orang lain dah. Aku boleh faham. Jadi sahabat ni, memang dia kalau jumpa Nabi, terutama mereka yang jarang dapat jumpa Nabi, mereka akan minta nasihat, mereka akan minta apa-apa panduan lah. Jadi sunnah dia, sekarang ni Rasulullah dah tak ada. Rasulullah dah wafat. Dan kita dapat jumpa dia lagi. Kita hanya boleh ziarah dia nanti dekat Madinah. Dan kita tak mungkin dapat bercakap dengan dia lagi. Tapi kita ada guru-guru, kita ada ulama besar kita. Jadi kalau jumpa mereka, benda yang pertama yang kita kena cakap dengan mereka, Ustaz beri saya nasihat. Ini. Macam mana sahabat-sahabat kata, nasihatilah aku pada Rasulullah. Dari sunnah dia begitulah, beri nasihat. Lepas tu dengarlah apa yang dia cakap tu untuk kita amalkan. Jangan minta benda lain, minta nasihat. Lepas tu kalau nak minta lagi, minta dia doakan kita. Itu betul benda yang sangat baiklah. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan iman itu. Itu perkataan istiqamah ni ada ni. Kena konsisten. Konsisten ni yang paling payah dalam ibadah ni, konsisten. Sebab tu Ibnu Athaillah kata, dia kata apa? Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 karamah para wali. Orang istiqamah ni memang hebat. Tapi nak istiqamah ni yang agak payah. Tapi kalau kita lawan, moga-moga jatuh, bangun ni, Allah lihat kita dengan rahmat. Kita istiqamah benda lain. Istiqamah breakfast. Tak breakfast satu hari, macam nak pingsan. Istiqamah lunch. Istiqamah dinner. Itu kita istiqamah. Kalau belajar sini, istiqamah mesti ada sarapan. Tak pernah lagi tak ada sarapan. Kecuali bulan puasa lah. Tadi masuk tadi macam-macam kat luar.
Dah macam gerai makcik yang kat bawah tu penduduk. Ada gerai makcik yang kat van tu, dekat blok G tu. Tadi tengok tadi, selalu nampak ada jual. Lebih kurang ni tak tahu makcik tu hantar ke apa tu. Tak apalah. Pada kasut, berilah makan. Kalau dua katakan, engkau buat 4 perkara ni. Beri makan, sebar salam, hubung rahim, main malam kan. Engkau akan masuk syurga dengan, apa perkataan Nabi sebut? Engkau akan masuk syurga dengan apa? Hadis berkata, selamat. Berilah makan, sebarlah salam, berilah makan, hubunglah rahim, dan semayanglah di malam hari di waktu orang yang tidur, engkau akan masuk syurga dengan selamat. Ini makanan ni, kita beli, kita bawa. Kalau pakai duit kita lagi bagus lah. Pada kasut apa? Beri makan. Beri makan kawan lah. Pada kasut beri makan. Lagi satu niat apa? Niatkan Imam Ghazali ajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, hari Jumaat ini perbanyakkan perbagaikan ibadah. Ibadah apa? Beri makan. Lepas tu orang-orang kampung hari Jumaat kan dia hantar pisang. Dia hantar pisang kat masjid. Orang kampung dulu hari Rabu dah potong pisang. Nanti dia pisang tu Rabu, Khamis, Jumaat. Berapa hari Syed kalau pisang tak kuning? Lama? Seminggu? Warna remote tak tahu kat rumah tu pisang ada. Betul dah kuning dah Ustaz. Kalau kuning. Kuning kat pokok. Oh, jantan. Saya tengok tadi, siapa bagi dia pisang? Bila pakcik dia depan rumah. Makan hari jugalah nak kuning. Jadi orang kampung ni dulu air Rabu ni dia dah niat ni nak bagi hantar masjid. Lepas tu dia potong tu tak kuning lagi lah. Khamis, Jumaat, Jumaat dia bagi. Orang sekarang pula kata ingat orang masjid monyet lah. Jangan dekat betul, betul tak? Kau tak nak bagi kau pasal lah. Kau tak nak makan kau punya hal lah, betul tak? Ada nak gini-gini orang baru hantar pisang pula. Habis nak hantar apa? Apple. Boleh lah hantar apple tak apa juga. Dulu sekali dekat masjid rumah saya tu orang hantar apple. Berkotak-kotak. Siapa yang dapat? Siapa yang tak jual sunat dapat lah. Jual sunat. Tengok dah 3 kotak. Habis. Dia bagi 2 kotak. Orang beratus-ratus. Tak apalah. Nanti siapa dapat dia dapat lah. Ada itu lagi hantar burger saya tengok. Ada yang hantar hotdog. Hantar burger. Hantar nasi lemak. Hantar apple. Sekali tu hantar limau. Yang paling mengejutkan dulu, orang hantar durian. Kuliah subuh. Dekat Batu 9. 2 bakul. Musangking kau. Ni cakap betul ni. Tak pernah orang hantar durian. Orang hantar durian. Dia keluar daripada kereta dia. Bakul kecil lah, tapi 2 bakul musangking. Aku kata depan ni ramai masuk uat ni kan. Yang makan tua-tua tu. Dulu kalau kat kampung, rumah tu orang hantar rambutan. Nambil dia hantar rambutan, orang keluar pandang Sebab rumah dia pun dia pukul rambutan. Apa nak makan? Rambutan ni kalau COVID ni, orang kering kat pokok lah, tak ada orang nak makan. Sekarang ni dah boleh balik Berilah makan. Jadi kita ni, dari dulu masa kerja dulu sama juga. Hari Jumaat aja orang department ni, orang budak perempuan ni, ada bawa nasi lemak, minggu depan bawa mi, ada orang nak gili-gili tu bawa. Bawa free ni cakap lah. Kadang-kadang sampai tengah hari makan. Tengok tak habis, tengah hari makan lagi. Takut terbuang. Niatkan beri makan kawan-kawan. Niatkan itulah beri makan. Niatkan beri makan. Niatkan nak sedekah hari Jumaat. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Orang yang ingat Allah ni, dia dijanjikan, orang yang istiqamah dalam beriman ini, dijanjikan, Allah janjikan, tiada pula mereka berduka cita. Tiada pula mereka berduka cita. Lagi duka cita, lagi banyak ingat Allah. Lagi duka cita, lagi banyak ingat Allah. Cari jalan lah. Takbir ke, zikir ke, apa ke, ingat, bawa ingatan itu kepada dia. Bawa ingatan itu pada dia. Buatlah apa-apa. Makan nasi lemak sekarang, nampak timun, ingat Allah tumbuhkan timun. Bawa ingatan pada dia lah.
Kacang, Allah tumbuhkan kacang. Ikan bilis, Allah yang hidupkan ikan bilis ni kat laut. Laut mana kita tak tahu. Jangan hanya belasah saja membujur lalu melintang sapu. Itu tong sampah. Itu alam flora. Bukan. Ingat dulu sekejap. Baca bismillah ingat. Allah engkau yang aturkan ni. Pergi tandas keluar, Alhamdulillah engkau yang aturkan. Najis itu keluar. Kalau tidak nanti beri mudarat pada diri aku. Kencing ke, buang kecil, air besar ke, tak kisahlah. Sebab itu tandanya kita masih sihat. Sebab tu kalau kita operate ni. Pernah kena operate ni? Tak ada. Mentara pernah kena operate? Ada. Tak sihat orang ni. Orang perempuan lah pernah kena operate. Beranak. Lalu kalau doktor datang dia tanya apa? Dah berak dia tanya, betul tak? Dah kencing. Ni soalan pertama dia. Kalau kita pergi swasta, dia datang, apa khabar kak? Dah berak. Lepas tu doktor visit 300 kena bayar. Tanya dah berak 300. Betul tak? Doktor visit 5 kali 1,500. Mahal Kalau kita kata dah buang air, dah okey, dia akan rasa doktor, sebagai doktor kan dia suka lah tengok kita sihat. Kalau dia kata belum, nanti kalau 2-3 hari belum buang air, nanti dia akan panggil nurse untuk bawa ke jalan. Bawa jalan sebab kita operate tak jalan. Dia bawa jalan, lepas tu baru kita rasa nak buang air. Itu yang saya dengar lah, orang-orang yang operation ni lah. Maknanya signal buang air ni adalah signal badan kita boleh menerima pembedahan tu dengan baik. Agaknya lah ilmu kedoktoran ni. Jadi kalau kita boleh buang air, jangan lupa syukur supaya Allah kekalkan nikmat boleh buang air ni. Jangan marau. Nak berak pula. Ni jangan begitu. Aku nak marah diri. Nak kencing pula. Jangan juga itulah. Allah bagi nak kencing ni, itulah kebaikan untuk kita. Kadang-kadang hati memberontak juga, geram juga dengan diri sendiri kan. Tapi lawan lah. Saya pergi tadi, saya keluar 6.30. Sampai nak masuk highway, laptop tinggal. Ni kisah-kisah menarik ni yang mengajar ni. Patah balik, geram juga dengan diri ni. Kenapa aku terlupa? Tapi bila pujuk-pujuk hati, ada hikmah ni kan. Mungkin kalau jalan terus ada musibah ke apa, tak tahu. Allah jadikan laptop tinggal patah balik. Jadi jalan tu patutnya 6.35 jalan mana? 6.45 baru jalan situ. Adalah kebaikan dia. Kalau sangka baik dengan Allah ni baru boleh senyum. Baru boleh senyum. Kita tahu takdir ni memang kita dah doakan. Wakina birahmatika syarra ma qadait. Elakkan aku daripada perkara-perkara yang buruk. Yang telah engkau tetapkan birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya dengan rahmat kau. Jadi apa yang berlaku ni kena relatekan kepada dia lah, pada Allah. Adalah kebaikan. Pujuklah hati. Adalah kebaikan ni. Adalah kebaikan. Pujuk hati. Kadang-kadang sampai sini pukul 7. Surah 35 belum buka. Aku duduk mana ni? Berdiri dari itu. 7 suku baru ada orang buka. Pujuk hati. Adalah kebaikan Allah suruh aku berdiri ni. Untuk kesihatan aku ke, boleh aku tahu. Betul tak? Kita tak nampak dalam badan kita. Pujuklah, ada kebaikan. Jangan marah-marah. Marah pun tak ada apa-apa. Tension. Nanti doktor kata dah sakit lain pula. Okey. Tengok ni, slide yang seterus ni. Ini boleh ambil, boleh baca lah. Surah Hud ayat 112 ni. Fastaqim. Ini kita biasa dengar lah. Jemaah-jemaah pakai perkataan ni kan. Fastaqim. Istiqamah. Tetap. Fastaqim. Pertama dalam perjuangan jemaah ni, dia yang ramai orang gagal ni kadang-kadang tak istiqamah. Kejap aktif, kejap tak aktif. Sama macam belajar agama lah. Kejap ada, kejap hilang. Kejap datang, kejap tak datang. Nak istiqamah payah. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan jangan kamu melakukan sungguh. Dia melihat, tak malu nak basir melihat apa yang kamu kerjakan. Inilah yang ada ulama kata, ayat ni lah, surah ni lah,
yang menyebabkan kepala Rasulullah beruban. Ada ulama kata dalam kitab Rasulullah ni uban dia tak sampai 14 helai. Ada yang kata tak sampai 21 helai. Ada beberapa pendapat lah. Jadi uban dia tak banyak Rasulullah ni. Jadi bila Rasulullah ni mula beruban, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat rambut beruban?" Beliau menjawab, surah Hud dan saudara-saudaranya yang sama macam surah ni lah menyebabkan membuat keberuban. Antaranya dikatakan ulama kata fastaqim, ni ayat ni. Payahnya nak istiqamah ni semua orang boleh rasai lah. Semua orang ada pengalaman masing-masing. Bukan senang. Tapi kalau dah dapat itu bagus. Nak cuba nak dapat ni, nak kena try, nak kena paksa. Istiqamah baca surah Al-Mulk setiap malam supaya terhindar daripada azab kubur. Kawan, ada setengah surau macam tu hari saya mengajar dekat Pesi 8. Surau apa nama tu? Pesi 8 tu? Putrajaya. Lepas mengajar makan. Lepas tu dengar ada orang mengaji dekat dalam surau lah. Rupanya ada tim dia buat baca Al-Mulk sebelum mereka balik. Tu usulnya bagus lah. Tapi yang paling payah istiqamah. Ada lagi surau dekat Tajang pun dia buat. Masa AJK baru rombak, AJK baru. Jadi mereka minta imam yang sembahyang Isyak ni, lepas sembahyang Isyak, baca Al-Mulk. Tapi saya nampak macam tak istiqamah lah. Baru ni saya tengok dah tak ada baca dah. Tak apalah kalau boleh baca sendiri, tak apalah. Jadi istiqamah inilah, yang hebatnya istiqamah ini, dia dikatakan lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang kita nak kena istiqamah. Ini nak kena istiqamah ni, nak kena lawan. Nak kena lawan. Hari Jumaat aja datang cepat, kita masuk kelas. Hari Jumaat aja kalau boleh elak-elakkan kerja dekat luar pagi-pagi, boleh datang kelas. Kenapa? Nak pegang istiqamah. Tu bincang-bincang dengan bos. Kalau bos kata pukul 8 kena pergi, bos. Kalau boleh lewat sikit tak? Tak apa, saya call dia orang. Saya kata saya datang lewat sikit. Saya nak masuk kelas. Kalau bos boleh runding lagi bagus lah. Maksudnya bos boleh runding. Kalau benda tak urgent. Pandai lah. Untungnya kita yang saya cakap selalu kan. Kita dibayar gaji untuk mengaji. Ini gaji tak potong ni. Kalau orang-orang kawan kita yang kerja di swasta kan. Bukan kata nak mengaji waktu pejabat. Surau pun tak ada. Kita tanya semayang kat mana? Semayang kat tangga kecemasan. Tangga kecemasan tu, mereka seperti itu. Bentang tiada semayang itu. Tak ada surau. Surau pun tak ada. Tapi kita ni surau besar. Kalau surau blok G tu macam Serika. Macam Serika tu, itu surau dia. Besar surau. Ada buku, ada kitab, ada tempat salin baju kat belakang. Dan kadang-kadang nampak ada orang tidur. Saya datang Jumaat pukul 7, saya nampak ada orang tidur. Tak apalah, dia tidur lah, tak salah lah. Maknanya surau ni kat sini memang cantik lah. Banding dengan kalau kita pergi tempat lain. Dulu saya tengok surau dekat Warta. Dulu lah, saya tak tahu surau dekat mana. Dekat parking lot tau. Parking lot. Dengan bau longkang yang depan tu, dengan bau asap kereta dekat basement. Wah, dahsyat. Macam ada surau di tempat lain juga, bawah. P6. Parking, P1, P2, dia P6 surau dia. Surau dia boleh pegang. Kita angkat tangan, sini boleh pegang. Dan surau dia sini sikit, lepas tu ada satu lorong, sini sikit. Kecil surau dia. Kalau kita tak tengok surau orang lain kan, kita tak rasa syukur dengan surau kita tau. Pergilah jalan-jalan tengok. Adanya surau, boleh masuk 4 orang je. 2 lelaki, adalah kain, satu kain buruk mana dia ambil gantung, lepas tu belakang perempuan. Kadang perempuan ni dia dah semayang, dia duduk. Kalau kita semayang, kita dengar dia cakap. Dia kata suami dia gini-gini. Kita dengar dia ngumpat suami tu ke kena dia semayang kadang. Kadang itu. Tapi sini surau cantik. Cuma sama ada nak menafaatkan ke tidak. Ada orang tak semayang kat surau, dia semayang dekat meja dia. Ni pasien lain pula. Dia tak pernah rasa hati nak jemaah kat surau ni, dia tak pernah rasa. Bukan tak pernah rasa, Allah tak panggil dia. Itu sebenarnya. Kenapa Allah tak panggil dia? Tak tahulah benda dia buat menyebabkan dia tak layak untuk buat jemaah. Dia tak qualified.
Ini jangan jadi sini, betul tak? Kalau sekali tu ada masalah, tak apa dah semayang kat meja kan. Tapi kalau boleh turun kat surau, turun lah. Turun lah. Penat syarikat-syarikat ni buat surau secantik. Dulu yang dekat pejabat tu, saya tanya kenapa surau kecil sangat? Dia kata dulu surau dia dekat 9. Bos dia bagi besar lah. Separuh floor tu, bos dia biarkan buat surau. Bos ni bukan Islam. Tapi bila time semayang, bos dia, surau dia ada pintu, ada kaca. Bos tengok, tak ada orang. Lepas tu 2.30 bos tengok, 2 orang. Bos dia tengok tau. Kalau boleh lalu, tengok. Kebetulan belah sana tu ada pegawai pergi bilik lah. Bos dia datang sana, tengok. Lama dia kata, buat apa saya bagi surau besar, tak ada orang semayang. Lalu pindah kat basement. Tu yang boleh pegang tu. Boleh pegang kecil sangat surau tu. Surau perempuan lelaki belah sini, perempuan belah sana. Jauh. Sebab apa? Boleh kata bagi surau besar tak ada orang. Betul juga, logik juga. Baik, dia buat store, dia buat store. Kita ni sebab majoriti kita Muslim. Mungkin kita lebih terjaga lah. Cuma jangan ambil kesempatan lah. Jangan duduk kat surau, tidur kat surau, banyak kali punting kat surau, nak marah tak boleh pergi surau. Dah semayang naik lah. Okey. Ini dikatakan surah Hud ni. Istiqamah. Okey. Kenapa ulama kata ni? Rasulullah kata saudaranya Waqi'ah, Mursalat, An-Naba, At-Takwir ini, semua ini dikatakan membuatku beruban sebelum waktunya. Sebab ulama kata dia menceritakan tentang huru hara hari kiamat dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang tidak beriman. Okey. Lepas tu kita tengok slide ni pula. Ni baru kita kata kaedah. Tadi kita cakap bagaimana pentingnya istiqamah. Jadi ulama-ulama tulis bagaimana kaedah, cara yang diajar oleh para ulama untuk mengusahakan benda ni. Yang pertama ni dikatakan bergaul. Bergaul ni maknanya berkawan lah. Ini dikatakan peranan. Ini dikatakan peranan. Peranan pergaulan ni. Peranan pergaulan. Ada orang cakap, dia kata, kita ni kena berkawan dengan semua orang. Tak. Salah tu. Cik pun salah. Kita hanya boleh berkawan dengan mereka-mereka yang boleh bawa kita benda kebaikan. Jangan kata kita ni kena kawan dengan semua orang. Tak. Ini salah ni. Ini satu dasar. Dasar pergaulan yang salah yang kita pegang. Imam Ghazali dia bagi 2 dalam kitab. Kau kawan dengan 2 golongan je. Kalau tak ada 2 ni, kau tertinggalkan dia. Satu apa? Satu kau boleh ambil manfaat agama juga dia. Tahu? Dia boleh ajar kita, dia boleh nasihat kita, dia boleh bagi nota kat kita, dia boleh bagi petunjuk kat kita. Itu pertama. Golongan kedua apa? Dia boleh ambil sesuatu daripada kau. Tadi satu, kita boleh ambil sesuatu daripada dia. Kebaikan agama. 2, dia boleh ambil sesuatu daripada kau. Dan bila kau bagi, dia ambil. Ni golongan ni kau kawan. Selain daripada 2 ni, kau tinggalkan. Kakak kawan nak ajak pergi karaoke, tak payah. Betul ke betul? Dalam Quran kata kan, nanti ada orang akan menjerit, menyesal. Dia kata, kenapa kat dunia aku kawan dengan dia? Kalau takkan nak pergi benda-benda tak bermanfaat, tak payah kawan lah. Tinggalkan lah. Asyik nak shopping aja, asyik nak tengok tudung aja, asyik bercakap pasal tudung aja. Ada grup. Ada grup. Grup nak cakap pasal fashion, tak payah. Bila lipat. Ada grup Mama Anggun, tak apa benda, Mama Panas. Panas pakai aircon lah. Mama Manis. Itu semua tu nak cerita pasal fashion, pasal baju, pasal gaya, pasal kasut. Jangan masuk grup ni. Dalam grup ni bukan orang muda tengok. 60, 50, Mama Manis. Apa Mama kecil manis ada. Ada dalam grup tu. Dia tak ajak kita. Cari grup. Aku nak mati minggu depan. Masuk grup tu. Masuklah grup tu. Terus invite saya, siapa ada grup, aku nak mati minggu depan, masuk grup. Cerita pasal mati je.
Barulah berubah. Ini grup PJ-PJ ni jangan masuklah. Menyemakkan handphone lagi satu. Dia bawa kita lagi sayang kat dunia ni. Ini peranan pergaulan ni. Dan bergaullah dengan orang-orang baik. Kalau orang tu tak baik pun, dia nak jadi baik. Pokoknya gitulah. Lepas tu peranan kawan ni penting. Peranan kawan ni sangat penting. Kat pejabat ke, kat mana ke. Kalau kita salah pilih kawan, kita rosak. Kalau kita keluar dengan kawan orang tak semayang, memang dia tak akan berhenti semayang. Kita pergi rombongan dengan orang tak semayang, memang dia tak berhenti semayang. Ada dulu kakak tu cerita, dia pergi rombongan. Betul rombongan tu kata, kita tak berhenti semayang untuk doa asar, nanti kat hotel kita kabar lah, dia kata. Kalau aku ada dalam bas tu, aku tanya dia soalan. Bang, kita mana pakai bang? Mazhab apa ni? Dua asar tak semayang. Berkabar waktu isyak, dia kata kat hotel. Sebab Zuhur tak berhenti. Patutnya asar berhenti kan, bagi orang jamaah takhir. Dia kata kita kabar nanti kat hotel. Dia buat cakap depan mic tau. Makcik-makcik ni yang semayang ni dah keliru. Boleh ke jamaah sekali, Zuhur asar maghrib isyak? Mana ada jamaah itu? Jamaah tak payah. Jangan ikut rombongan je ni. Bila lagi rombongan, tanya dia. Berhenti main kat mana? Beritahu tahulah. Kalau tidak, kita pun sama terbabit lah. Ini masalah ni. Lepas tu pergaulan ni penting. Sebab tu mesti ada kenal dengan guru-guru, mesti rapat dengan guru-guru, mesti kenal dengan ustazah. Ustazah tu kenal kita. Kenapa? Dia ada peranan untuk kita dapat istiqamah. Okey. Seseorang yang duduk berteman, Rasulullah kata, dengan orang soleh, dan orang yang tidak baik adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak-minyak kasuri. Dan pandai besi. Orang tak baik itu orang pandai besi. Orang baik ini orang yang pemilik minyak kasuri. Tu ayat tu dibandingkan gitulah. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak kasuri olehnya, engkau boleh membeli darinya atau sekurang-kurangnya dapat baunya. Selalunya kita dapat hadiah tu lah. Kawan kita ada kilang minyak kasuri. Kita jumpa dekat kilang. Betul tak? Paling leke pun dia bagi kita botol kecil lah. Ambil hadiah aku. Betul tak? Dekat meja dia, dekat mari dia, dekat stok dia banyak. Dia ambil, dia bagi. Dia bagi je, tak ada bayar. Atau kalau-kalau kita boleh beli yang harga kilang. Kenapa? Dia ada memiliki kasuri. Engkau boleh membeli darinya, Nabi kata, atau kurang-kurangnya kau dapat bau dia. Masuk kilang dia, memang bau kasuri. Sebab dia dengan bau kasuri. Ada pun berteman dengan pandai besi. Orang buat pedang, orang buat apa tu dengan pandai besi. Jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, sekurang-kurangnya engkau dapat baunya yang tidak enak. Ni terjemah gitu, bau tak elok. Panas dia dapat. Rasulullah dia bandingkan begitulah. Jadi kita ni bila berkawan, campur dengan orang baik, carilah pemilik kasturi ni. Carilah hati-hati emas. Tahu orang-orang yang ada hati emas. Tak ngumpat, tak dengki, hati baik. Cari orang ni. Berkawan dengan dia. Berkawan dengan dia, buat hubungan, tanya kabar. Selalu tanya kabar. Ini orang kata aura ni, aura positif ni yang ni lah. Kalau kita ada kawan yang tak baik, memang kita akan tak baik. Memang kita akan tak baik. Jadi peranan kawan sangat penting. Jadi istiqamah ni, kalau kawan kita ni boleh istiqamah, kita pun boleh ikut. Kalau duduk bujang, kita cari kawan bujang yang baik. Saya duduk bujang dengan kawan. Kawan okey? Alhamdulillah okey. Jangan duduk dengan kawan yang pelik-pelik lah. Lebih lagi jangan ambil duduk kawan yang duduk, yang ambil benda tak baik. Benda tak baik. Jangan itulah. Saya dulu masa belajar pun ada juga tengok kawan-kawan ambil benda gini. Yang kita dengar pun ada. Kadang-kadang kita terserempak pun ada. Ni tak bagus lah. Tak bagus. Kalau kita lebih kurang macam dia, takut kita pun terjebak dengan dia, dia lagi rosak. Lagi rosak. Okey, jadi carilah kasturi pada kawan-kawan. Cari kasturi kat dia. Dan ramaikan kawan yang ada selain kita. Cuma kita yang tak dapat jumpa kadang. Okey. Ini dia katakan ulama kata apa lagi nombor 2. Hendaklah dia selalu menghadiri akan majlis ilmu. Pergilah kelas.
Nah, istiqamah pada amal ni, dia mesti ada maklumat kepada akal. Dia kena ada sumber kekuatan. Pergi cari kelas, pergi belajar. Ni penting ni. Kalau perkataan ni, tu yang dikatakan majlis ilmu ni, lagi ni lah. Jadi kena hadir lah. Macam ni untunglah dekat pejabat ada orang buat. Untunglah. Pejabat ada orang buat. Tapi kalau tiap-tiap minggu sekali tak memadai. Cari jalan, mungkin boleh belajar 1 minggu 3-4 kali ke. 3-4 jam lah. At least 3-4 jam lah dalam kesibukan kita bekerja. Dia yang baiknya hari-hari belajar. Cubalah cari kelas online yang kita boleh istiqamah. Cari masa dia kita boleh ikut. Atau kita dengar rakaman pun tak apa. Tapi mesti ikut satu kitab, habis. Ikut. Selalunya orang berubah ni, selalunya lah yang saya nampak dia ada menghadiri usrah, menghadiri majlis ilmu. Selalunya. Kita jumpa kawan kita dulu lain, sekarang lain. Kita tanya kawan kita yang lain. Nampak dia dah berubah dia ada ikut jemaah. Kayak gitu. Saya dulu kita tahun 90-an ada orang telefon saya dalam keadaan cemas Ini kawan saya daripada geng-geng ATM lah. Dia kata, aku nak minta kau ni. Apa penting? Dia kata, kenapa ni? Siapa sakit? Saya ingat ada kawan-kawan kita sakit. Ni kawan kita ni, hal penting ni. Aku kat airport ni, kat airport. Saya dah cemas lah. Dia kata ni siapa pula meninggal ni kan. Aku nampak budak ni tak sebut nama lah. Aku nampak budak ni, dia sebenarnya jemaah kat airport. Dia punya cerita tu, aku nampak budak ni sebenarnya jemaah kat airport. Dah betul tak kenapa dia kat budak tu? Budak ni memang dah tahulah budak ni memang nakal. Bulan puasa pun tak puasa. Nakal sampai tahap tu. Dia boleh makan biskut depan ruang tu. Dekat bilik. Selamba je. Dengan senyum dia makan. Memang budak ni nakal betul. Bukan sikit-sikit. 2 kali kena buang. Kena buang, masuk balik, kalau lain kena buang juga. Sekali kena buang sebab nakal, 2 kali kena buang sebab gagal. Dan orang tahu. Dan kalau kita nampak dia waktu tu, kita kata budak ni tak boleh berubah. Kita akan kata begitu. Takkan betul. Tak tahu bila dah lama tak jumpa kan. Dah 10 tahun tinggalkan ITM. Dia nampak budak ni dan dia tegur, betul budak ni dia kata. Aku nak betul kok. Dia cakap tu macam budak ni meninggal tu. Ni. Kau ingat tak budak ni? Ingat. Aku ingat tau. Aku nampak dia pergi jemaah kat airport. Ingat apa benda lah kau nak cerita dengan aku. Saya kan nanti aku tahu dah, aku dah jumpa dia belum lepas. Rupa dia dah lain, cara cakap dia pun dah lain. Lepas tu, saya tak tanya dia apa-apa lah. Dia kata sekarang ni aku aktif ikut, ada grup jemaah tabligh lah nak cakap. Dan dia kata kadang malam-malam dia pergi belajar kat surau ni lah, adalah surau kawasan rumah dia. Lepas tu dia kata sekarang ni dia tengah belajar ngaji, dia nak ambil sanad, baca Quran. Baguslah tu, tak kisah lah macam mana kan. Jadi, punca dia ni, dia kata, dia duduk, sekali tu dia duduk dekat surau, dia dengar budak tabligh ni bagi, itulah baca fadilat tu kan. Ta'lim. Buat taklim, boleh taklim, baca fadilat, lepas tu ada bayan. Dia dengar dia jauh dia, lepas tu dia kata menarik juga, dia duduk dekat, tu dia berubah. Jadi antara punca dia berubah ni, dia menghadiri majlis ilmu. Lepas tu saya kata, pergi belajar agama. Pergi cari kelas. Jangan letak alasan sibuk, kerja, anak kecil. Kalau tak boleh kat rumah, ni kat sini. Kat sini anak kecil tak bawa kan? Tak bawa anak kecil kan? Tak ada alasan dah, tak belajar kan? Duduk sini belajar. Nak cakap, anak kecil banyak belajar. Ni tak ada anak kecil, datang lah. Tak datang pula. Apa lagi tak alasan nak bagi? Sibuk dengan suami. Suami tak ada sini kak? Datang. Apa lagi tak ada alasan nak bagi? Dibayar gaji lagi. Patutnya kena buat murid. Ambil attendant. Year end punya appraisal. Siapa adik kelas pada air macam ni, dia ada extra bonus. Kalau saya buat begitu. Tak kira lah kau datang sebab bonus juga, kau datang lah tak apalah. Okey, boleh. Cadangan yang baik cari.
Ah, siapa nak naik pangkat, DG 41, pergi DG 45, kena interview soal agama. Apakah maksud dia rukun sembahyang? Dah, aku tak payah. Kau pergi duduklah dekat tempat kau sampai kau bikin. Kalau boleh buat gitu, bagus juga. Saya cakap dengan polis tu. Makan ni makan nasi dengan dia orang. Makan ni lepas kelas, budak jom makan. Tu subjek faker seorang, sarjan meja seorang, sarjan orang makan. Kadang dulu pernah lah cakap dia orang. Dia kata, Ustaz, ada orang 7 tahun duduk sarjan tak dapat sarjan meja. Dia kata, buat satu extra soalan. Soalan agama. Baru dia orang datang kelas agama. Dia senyum je lah. Dia cakap apa. Gitulah. Lepas tu, pentingnya kita ni datang pada kelas agama. Tu saya cakap beritahu pentingnya kita ni datang pada kelas agama, terutama kelas-kelas fardu ain, sebab untuk ilmu itu adalah wajib. Okey. Ini kisah sahabat ni, Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu Hanzalah berkata, wahai Rasulullah, ini kat kitab-kitab banyak ditulis ni. Jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan syurga sampai seolah-olah syurga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Rasulullah ni kata diri memang sentuh hati orang lah. Betul-betul sentuh hati orang. Sangat sentuh hati orang. Namun jika kami meninggalkan majlismu, maka kami sibuk dengan isteri, anak dan punya kami sehingga kami banyak lupa. Lupa apa? Lupa pada akhirat, lupa pada Allah. Tu nak datangkan rasa ingat di luar majlis itu yang kena usahakan. Kita tengok anak kita, dia kata Allah ni hidupkan dia ni. Allah yang bagi dia hidup. Allah yang bagi dia sihat. Dia salam tangan kita, dia cium tangan kita syukurlah. Kenapa? Dia masih hormat kat kita. Ada orang yang anak-anak dah tak hormat dekat dia. Apabila anak ni menempuh remaja dan dewasa. Saya biasa dengar cerita ni dan saya kata kesian juga. Ada juga yang cakap kepada saya, Ustaz, boleh tak saya qada puasa dan saya puasa tu kira nazar. Dia nak qada puasa 3 hari. Dulu dia kata masa muda-muda, dia mungkin ada tak puasa, dia lupa lah. Qada tak qada, dia qada 3 hari. Dan 3 hari ni nak masuk nazar. Saya kata, Akak bernazar apa? Dia menazar tu hari dia telefon anak dia. Anak dia dah lama tak angkat telefon dia. Tiba-tiba hari tu dia menazar. Dia telefon, dia nazar. Kalau anak aku angkat telefon, aku dah puasa 3 hari. Sampai peringkat tu pun dia. Allah, saya dengar kesian betul lah. Saya dengar saya sangat sedih. Kesian Ada orang, anak-anak dah tak angkat telefon dah. Terutama anak-anak dah dewasa, dah sibuk, dah apa. Nak return call jauh sekali. Kita kalau anak kita angkat telefon dan dia boleh jawab dengan baik, dia bercerita dengan baik, syukur pada Allah. Sebab ada orang kat luar tu dah putus hubungan dengan anak. Anak dah marah dengan dia tak nak bercakap dengan anak bercakap dengan dia hubungan ni. Anak kecil dia boleh piat telinga, betul tak? Kalau anak besar, kalau sikap itu macam mana? Nak piat telinga macam mana? Jadi saya kata syukur bila ada anak yang masih boleh hormat kita. Kurang-kurangnya dia boleh tanya kita, sihat? Kurang-kurangnya dia panggil nama kita kat rumah. Jangan take for granted tau. Jangan rasa, ni biasa tak, ni bukan benda biasa sekarang. Air zaman ni bukan benda biasa. Syukur dapat duduk sini mengaji. Keluar syukur. Sebab apa? Bukan semua department buat pagi. Ada department lain buat tak? Tak ada tak? Pergi blok G tanya blok G. Pergi tanya blok F. Pergi tanya, ada tak department buat pagi-pagi Jumaat belajar macam ni? Kami mesyuarat. Tak ada. Tapi department kita buat dan dia boleh buka untuk orang lain datang dengan keizinan. Mesti dapat surat rentas jabatan lah. Saya dapat surat rentas jabatan. Kau kata okey. Tu dapat surat rentas jabatan lah. Jangan pergi tak ada surat rentas jabatan. Dia tangkap SOP, sudah. Handphone kalau kejap lagi ni pukul 9 baru sampai, bawa telefon kena angkat. Jangan cakap bawa pihak bawa mengaji lagi. Angkat je. Dia keluar angkat. Dia buat dengan ngaji pun. Buat dengan ngaji pun lembik. Kau ngaji tak apa dah saya, aku tak jadi turun kau. Mesti dapat surat rentas jabatan. Surat mulut pun tak apa. Mesti dapat permission. Kecuali kalau BPP, ni BPF. Bawa Datuk Darul dari apa? BPP. BPP, BPF. Lagi? Dua ni. Dua ni tak apa lah. Bos pun ada ni online. Dia ada online. Nanti kali aku nak buka video, aku dah suruh bos tengok lah. Bos ni yang datang lah. Bos tanya siapa datang lah ni datang. Bos tu tengah tidur, bos tengah tidur.
Kalau bibi dia tak apa. Terus selalu hadir. Selalu hadir. Pastilah nanti akan ada istiqamah dan pastilah nanti akan ada cahaya yang masuk hati kita. Ini satu kepastian. Allah dah janji gitu. Rasul dah janji gitu. Okey. Cukup. Nanti sambung. Seandainya kalian mau terus dalam beramal, seandainya kalian berada di siku dan kalian terus mengingatinya, maka saya para malaikat akan berjabat tangan kalian di rumah dan di jalan. Namun hendaklah lakukanlah sedikit demi sedikit. Beliau mengulang 3 kali. Nanti kita baca itulah. Nanti saya tanda dekat sini, bersambung kat sini. Dia kalau dekat buku boleh tonting, kat sini boleh tonting. Okey, saya tanda kat sini gitu. InsyaAllah. Okey, ada soalan tak? Walaupun saya tak pernah dengar soalan di sini, saya tanya juga, ada soalan tak? Pagi ni ada 172 orang yang sama-sama dengan kawan tengok. Tengok dekat tu. Ada turun dah 170. Tu. Tengok nombor ni. Jadi ada 178 orang yang ikuti kelas ni lah. Daripada pelbagai negeri. Dan ada juga daripada luar negara kadang-kadang. Australia, USA, Kuwait, Abu Dhabi. Ada 4 negara ni ada orang tengok kita. Singapura, Brunei. Brunei pun ada. Tapi kadang-kadang dia masuk atau tak masuk lah. Yang lain ni orang Malaysia. Dan dari pelbagai negeri. Yang tak ada daripada Kedah dengan Penang je. Kedah ada. Yang tak ada Penang dengan Perlis je. Lain semua negeri macam-macam ada. Yang ramai orang Selangor lah. Jadi KKR ni dapat saham lah. Sebab bagi tumpang mereka datang. Bukan datang kat sini. Datang secara maya. Itu semua mereka semua ada sini lah. Ada yang orang korporat. Ada yang penggali kubur. Ni penggali kubur ni. Orang sini dah kenal ni. Tu penggali kubur. Dia kerja part time, dia tolong gali kubur lah. Dia kontraktor, dia ada kerja dia. Dia tolong fardu kifayah. Ni macam-macam orang dalam ni. Jadi syukurlah nanti dapat kenalkan kawan kat sini. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kurangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله 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 الحمد لله